اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi hati, muka surat 19. Muka surat 19, baris yang ke-6 daripada atas. Baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan berjalan kepada tempat perang Sabil dan tempat mengerjakan haji dan umrah, dan berjalan kerana ziarah dan menghubung rahim dan yang lainnya daripada segala ibadah yang dikerjakan dengan dua kaki, dan berjalan kepada tempat perang Sabil. Ini sambungan manfaat akhirat daripada dua tangan dan dua kaki. Manfaat akhirat pada dua tangan dan dua kaki adalah mengerjakan engkau dengan keempat-empatnya itu akan segala pekerjaan kebajikan. Jadi manfaat akhirat, tangan kaki kita gunakan tangan dan kaki pada mengerjakan segala pekerjaan kebajikan. Ini manfaat akhirat daripada tangan dan kaki. Dimulakan dengan kedua kaki. Manakah mengerjakan engkau dengan kaki akan segala pekerjaan kebajikan? Contoh terdahulunya seperti berjalan kepada masjid. Berjalan kepada masjid, itu manfaat akhirat daripada kaki. Dan berjalan kepada tempat belajar ilmu yang memberi manfaat. Berjalan kepada tempat belajar ilmu yang memberi manfaat, yang mana berjalan kaki kita kepada tempat belajar ilmu ni, tiap-tiap langkah yang kita langkah akan dicatatkan 100 kebajikan. Tiap-tiap langkah kita melangkah kepada halaqah orang yang berilmu, orang alim, kana lahu bi kulli khatwatin mi'atu hasanah, adalah baginya dengan tiap-tiap langkahan 100 kebajikan. Ini faedah akhirat daripada dua kaki. Tiap-tiap langkahan akan dicatat 100 kebajikan. Fa iza jalasa indahu wastama'a ma yaqul kana bi kulli kalimatin hasanah. Maka apabila duduk dia di sisinya, di sisi halaqah ilmu, wastama'a ma yaqul, dan tuntut dengar apa yang ia kata, kana bi kulli kalimatin hasanah, maka bagi tiap-tiap kalimah yang kita dengar satu kebajikan. Melangkah kepada majlis ilmu, tiap-tiap langkahan 100 kebajikan. Apabila kita duduk dalam majlis ilmu, wastama'a ma yaqul, dan kita tuntut dengar apa yang dia ajar. Wastama'a ma yaqul, kita istimak
kita tuntut dengar, kita ambil dengar. Sebab kadang-kadang kita tak peduli, hanya terdengar sahaja, itu tidak ada bahagian. Kalau ada bahagiannya adalah wastama'a ma yakul, tuntut dengar apa yang dikatakan, maka tiap-tiap kalimah yang kita dengar satu kebajikan. Ni hak Nabi kata mustami'an ni. Hak dalam hadis kita biasa dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi' fatahlik. Maka hendaklah kamu jadi orang yang berilmu ataupun jadi orang yang belajar, au mustami'an ataupun jadi orang yang mendengar. Mustami' ni orang yang ambil dengar, orang yang tuntut dengar, itu mustami'an. Maka jangan jadi orang yang keempat, maka binasa. Mustami' ni orang yang tuntut dengar. Bukan hanya kita kebetulan mari berjemaah maghrib, nanti kita nak berjemaah isyak, tapi kita tidak ambil peduli pun apa yang diajar, itu tidak masuk dalam mustami'an, orang yang ambil dengar. Dia ada duli je, tidak duli pun orang ajar apa pun, dia fikiran dia kelain. Kan kita kata kadang-kadang kita kan, kalau kita minat kita ambil dengar, kalau kita tak minat kita tak ambil dengar. Cuma kita duduk di situ tapi kita tak ambil peduli, itu tak panggil mustami'an. Mustami'an ni orang yang ambil dengar. Hak dalam hadis ni al-mustami' syarikul qail wa huwa ahadu muqtabaini, orang yang ambil dengar dia bersekutu bagi orang yang berkata, dan orang yang ambil dengar ni salah seorang daripada dua orang yang mengumpat. Orang ambil dengar umpatan, yang mengumpat satu orang, yang ambil dengar satu orang. Orang yang ambil dengar ni Nabi kata salah seorang daripada dua orang yang mengumpat. Walahal di situ yang mengumpat hanya seorang, seorang laginya ambil dengar. Kedua-dua tu dipanggil mengumpat belaka. Tapi siapa tu? Mustami', orang yang ambil dengar, orang yang istima'. Kalau orang yang hanya kebetulan duduk tempat yang sama, macam orang kerja tempat yang sama, yang kawan di sebelah tu bahir kata kau orang, dia nak lari tak boleh sebab meja dia di situ, tempat kerja dia di situ. Jadi kawan ni mengumpat cakap dengan orang lain, yang dia duduk dekat ni dengar juga, tapi dia tidak ambil dengar, maka dia tidak terbabit. Tapi masuk dalam telinga dia, masuk, tapi dia tidak ambil dengar. Dia tak masuk. Mana ni? Tapi dengar tak? Dengarlah duduk tempat yang sama. Tapi mustami' tak? Dia tidak mustami', dia tidak ambil dengar. Dia hanya terdengar sahaja. Maka dia tidak kosi sama dengan orang yang mengumpat tu. Tapi telinga dengar apa dengar apa duduk tempat yang sama. Sama juga kadang-kadang duduk dalam majlis ilmu, tapi dia tak ambil dengar, dia tak berahi, dia tak minat. Tapi sementara tunggu jemaah isyak nanti, maghrib nak balik, isyak nak datang, malah. Tapi mustami' ke tak? Mustami'an ke tak? Tak masuk situ. Betul Nabi kata fa iza jalasa indahu wastama'a ma yakul, dan ambil dengar apa yang dikatakan, baru ada bahagian. Kadang-kadang tak ambil dengar, kadang-kadang dia buat pula, kadang-kadang dia komplain pula. Dia mengajar hak yang dia pula dah. Ni dia ada macam-macam peseng lah manusia ni. Mana-mana tempat pun sama. Tapi yang kita naknya adalah wastama'a ma yakul. Barulah ada bahagian. Tiap-tiap satu kalimah yang kita dengar satu kebajikan. Tapi langkahan kita tu, tiap-tiap langkahan satu kebajikan. Bahkan sebelum melangkah kepada majlis ilmu, Allah Ta'ala telah mengampuni dosa dia. Sebelum daripada dia melangkah, dia nak pergi kepada majlis ilmu, sebelum melangkah Allah Ta'ala telah mengampuni dosanya.
Manfaat akhirat daripada dua kaki, berjalan kepada tempat belajar ilmu yang memberi manfaat, dan berjalan kepada tempat perang sabil. Sabil ni asalnya jalan. Jalan di sini dengan makna agama. Dengan makna agama. Kalau kita kata fi sabilillah, pada jalan Allah, yakni pada agama Allah. Jadi sabil di sini, kalau kata sabilillah, sabil itu jalan Allah, yakni agama Allah. Perang sabil, perang agama Allah, yakni perang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkahan berjalan ke tempat perang sabil ini di antara manfaat akhirat daripada pekerjaan kebajikan daripada dua kaki. Berjalan kepada perang sabil, mana perang untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita nak berperang untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita ni kena fahamlah agama. Kita berperang untuk menegakkan agama Allah. Apa agama Allahnya? Apa agama Allah? Agama Allah Islam, iman dan ihsan. Jadi kita berperang untuk menegakkan agama Allah. Kita kena fahamlah agama yang kita nak tegakkan. Jangan konon-konon kita nak berperang menegak agama Allah, kita usuluddin tapak agama pun tak tahu ke mana hala. Itu bukanlah tu. Itu bukan perang fi sabilillah tu. Bukan perang untuk menegakkan agama Allah. Kadang-kadang perang semangat semata-mata, untuk tunjuk keberanian semata-mata. Itu bukan. Nak perang sabil ni satu tuntutan yang besar dalam agama, kelebihan yang besar dalam agama. Mati dalam perang sabil ni, mati syahid ma'rakah. Orang mati syahid ma'rakah ni, hak ni sepakat ulama lepas daripada persoalan barzah. Sebagaimana para anbiya. Yang sepakat ulama lepas daripada persoalan barzah adalah para anbiya dan para syuhada. Dua ni hak sepakat ulama. Yang lepas daripada persoalan barzah, dua saja, para anbiya dan para syuhada. Siapa syuhada ni? Orang yang mati syahid ma'rakah dalam perang untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak dapat kedudukan yang tinggi para syuhada ni, kena kemah molek. Jangan cakap mati syahid, mati syahid, mati syahid, belajar agama tak ke mana hala, tu semangat kosong. Ni kedudukan yang tinggi ni, orang yang mati syahid ma'rakah dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah, dia boleh bagi syafaat kepada 70 orang ahli keluarganya. Tengok, 70 orang ahli keluarga. Orang mati syahid ni boleh bagi syafaat 70 orang. Ramai mana ahli keluarga dia dapat syafaat? Sebab apa? Tinggi kedudukan orang yang mati syahid. Dua golongan yang sepakat ulama. Hak ada khilafnya, hak orang mati syahid akhirat tu, mati beranak, mati apa semua tu, atau khilaf ulama. Pandangan yang muktamad, kena persoalan barzah, tapi soalan yang ringan. Orang yang baca surah Qul Huwallah 1000 kali dalam sakit matinya, lepas dia persoalan barzah, pandangan muktamad tak lepas, dia kena soalan barzah, tapi soalan yang ringan. Orang yang sentiasa melazimi baca surah Tabarakah tiap-tiap malam, surah Sajadah tiap-tiap malam, lepas dia persoalan barzah, pandangan muktamad kena persoalan barzah, persoalan yang ringan. Puak-puak murabitin, orang yang jaga sempadan. Orang jaga sempadan ni, yang mana rakyat jadi aman kerana ada orang jaga sempadan. Mereka pun lepas dari persoalan barzah,
pandangan muktamad lepas daripada persoalan barzah yang berat-berat, dia kena persoalan barzah yang ringan-ringan. Yang sepakat ulama dan pandangan yang muktamad yang memang tak kena langsung persoalan barzah hanya dua golongan, iaitu golongan anbiya, para nabi, dan para syuhada, orang mati syahid ma'rakah dalam peperangan untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Perang tu sendiri pun besar dah kedudukan dalam agama, mati pula besar kedudukan dalam agama. Nak dapat kedudukan yang lebih dalam agama ni, kita kena kemah molek. Nak dapat kedudukan yang tinggi dalam agama, bunyi semangat, jauh-jauh pun boleh pergi dengan semangat. Tapi kalau mengajar ilmu agama, melitah budak, tu semangat kosong tu. Tu semangat kosong, tu bukan tu. Semangat kosong. Mati syahid, mati syahid. Ini tinggi dalam agama ni. Kan kita bacakan sejarah-sejarah mereka yang berjuang sampai tahap mati syahid. Apa ada penapisan dia, orang yang macam mana yang menjadi tentera mereka, orang yang macam mana. Dia ada penapisan dia, amalan-amalan sunat pun dijaga. Ni penapisan dia, amalan sunat pun ambil kira. Kita amalan wajib belajar fardu ain pucuk kat kucalan apa tu? Gimana? Kena belajar molek lah, belajar agama molek. Lepas tu kita berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi perjuangan yang pertama kita adalah untuk menegakkan agama dalam diri kita. Dan tanggungjawab kita besar lagi ni menegakkan agama dalam keluarga kita, dan besar tanggungjawab kitanya, koda-koda kemampuan kita menegakkan agama dalam masyarakat. Ini kewajipan belaka ni. Tapi yang besarnya kewajipan untuk menegakkan agama dalam diri kita, dalam keluarga kita. Hak tu paling besar. Kemudian hak koda-koda kita lah untuk menegakkan agama dalam masyarakat. Itu perjuangan, itu kewajipan. Tapi koda-koda tu bukan maknanya saya tak mau cara hak masyarakat, hak umat, saya nak betul diri je, nak betul keluarga je. Tak betul gitu. Ini semua kewajipan kita belaka. Tak betul juga hanya nak menegakkan agama dalam masyarakat, diri cukar cemaking, itu lagi tak betul. Gimana? Kita kena menunaikan kewajipan untuk menegakkan agama diri kita, keluarga kita, dan juga dalam masyarakat kita. Kita kena ambil tahu berkaitan dengan masalah ummah, kepentingan ummah. Kita kena ambil tahu berkaitan dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan umat. Kena ambil tahu, kena sensitif. Kena sensitif, kena ambil tahu. Jangan kita macam ni wadah heran je. Tadilah setakat nak diri, tak ada. Diri, keluarga dan juga masyarakat. Tapi yang paling besar kitanya adalah untuk menegakkan agama dalam diri kita dan dalam keluarga kita. Keluarga kita pun cukar cemakin dak nak kontrol dah kitanya dengan ujian di akhir zaman ni. Agama macam genggam bara api. Agama sudah jadi macam dagang. Agama sudah jadi macam janggal. Sudah jadi macam janggal. Sudah jadi macam dagang. Sudah jadi macam terpencil lah kita kata. Lepas tu kadang-kadang kita setakat boleh betul diri pun alhamdulillah. Tapi hak keluarga pula usahalah mujahadah koda-koda. Masyarakat usahalah mujahadah koda-koda. Kerana ini akhir zaman, hidup akhir zaman. Tapi ilmu yang pertama, kita nak berjuang untuk menegakkan agama Allah dalam diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi dalam berjalan kepada tempat perang Sabil, perang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan tempat mengerjakan haji dan umrah. Ni semua kerja kebajikan belaka. Kerja kebajikan belaka. Berjalan untuk mengerjakan haji dan umrah yang kita maklumlah.
Haji dan umrah ni dia berkait dengan ibadah badan dan berkait dengan ibadah harta. Berkait dengan ibadah badan dan berkait dengan ibadah harta. Badan tenaga kita, tak ada tenaga nak mengerjakan haji macam mana. Kemudian kena ada harta. Kalau solat ibadat badan saja. Kalau haji ibadat harta saja. Haji harta, solat badan, haji badan dan harta. Ini kedudukan haji. Ibadat dengan badan, tenaga, kekuatan dan juga dengan harta. Ini besar tuntutan dalam agama, sehingga kan barang siapa yang keluar untuk mengerjakan haji dan umrah, maka mati ia sebelum daripada selesai mengerjakan haji dan umrah, nescaya akan dilakukan baginya pahala orang haji, orang umrah sampai hari kiamat. Hadis ni hadis dhaif yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hadis dhaif ni ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia berjalan untuk mengerjakan haji dan umrah, tapi mati dalam keadaan belum sempat menyelesaikan. Ini ibadat haji dan umrah, Allah Ta'ala akan catat pahala baginya, pahala orang yang mengerjakan haji dan umrah sampai hari kiamat. Ini mana kelebihan mengerjakan haji. Hak ni berjalan ke tempat mengerjakan haji dan berjalan kerana ziarah dan menghubung rahim. Menghubung rahim, bahasa Arab sebut silaturrahim. Silah ni menghubung rahim. Jadi menghubung rahim pelik kita, silaturrahim. Kita berjalan untuk kerana ziarah dan menghubung silaturrahim. Yang mana sesiapa yang menghubung silaturrahim, Allah Ta'ala akan memanjangkan umurnya. Allah Ta'ala akan memanjangkan umurnya. Setengah ulama mengatakan Allah Ta'ala menambahkan keberkatan umur dia. Setengah pandangan Allah memanjangkan tempoh masa umur dia. Memanjangkan tempoh masa umur mana ni? Hak catatan di Lauh Mahfuz. Hak catatan di Lauh Mahfuz. Catatan yang muallaq, yang tergantung di Lauh Mahfuz. Kalau dia tidak hubung silaturahim, umurnya 60 contohnya lah. Dihubung silaturahim, umurnya ditambah 61 ke 62 ke. Maka sampai masa dihubung silaturahim, umurnya 61, 62. Itulah hak azali di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hanya tergantung di catatan malaikah di Lauh Mahfuz. Di ilmu Allah mubram, putus belaka dah. Allah letak dah sama ada dihubung silaturahim ataupun tidak. Umurnya 60 ke 61 Allah telah letak dah pada azal. Di ilmu Allah mubram, putus belaka dah. Yang tergantung adalah di catatan malaikah di Lauh Mahfuz, yang Allah perintah malaikat catat dalam keadaan tergantung, yang mana malaikat sendiri pun tak tahu apakah yang akan berlaku sebenarnya, dihubung silaturahim ataupun tidak. Sampai masa dihubung silaturahim barulah malaikat tahu. Tapi dihubung silaturahim itulah ketetapan azali di ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mubram, yang putus belaka dah. Allah telah menetapkan segala-gala perkara, tidak ada yang tergantung. Yang muallaq adalah di catatan malaikah di Lauh Mahfuz. Jangan muallaq di ilmu Allah. Tu bokeh rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam, Allah telah menetapkan segala-gala perkara pada azal. Ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah, muafakat dengan ta'alluq tanjizi qadim bagi ilmu. Allah menentukan sedia kala, muafakat dengan ilmu Allah yang mengetahui sedia kala. Segala-gala telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun iman yang keenam. Yang tergantung hanya di catatan malaikah di Lauh Mahfuz. Di ilmu Allah mubram belaka dah, putus belaka dah. Ini anda faham pula situ. Ialah Allah akan memanjangkan umur ni ada dua huraian. Satu menyatakan bahawa
Tempoh masa umur tidak dipanjangkan, tapi keberkatan umurnya ditambah. Keberkatan umurnya ditambah. Tapi keberkatan umurnya ditambah, itulah hak di ilmu Allah yang azali. Gitulah. Kalau kata Allah menambah tempoh masa umur, hak tu hak catatan malaikah di Lauh Mahfuz. Jangan pula siapa timbul kata, kalau gini guna ustaz, Allah nak tengok dulu sama ada dia hubung silaturahim ataupun tidak. Allah nak tengok dulu. Ini orang-orang berkenaan juga ni. Orang-orang berkenaan juga ni, bukan orang-orang yang kosong-kosong ni tak ni. Orang-orang yang ada pandai jugalah. Jadi guru orang jugalah. Jadi guru orang juga. Dia mengajar Al-Quran. Maknanya orang ada peranan juga dalam masyarakat. Kalau gini kan ustaz, Allah nak tengok dulu sama ada dihubung silaturahim ataupun tidak. Kalau dihubung silaturahim, kalau mati awal-awal sedih orang, sebab dia baik dengan orang. Tapi kalau dia tak hubung silaturahim, padang dah umur dia ada tu, waktu tu padang dah dia kan nak balah dah dia ni. Jadi nak tengok dulu kalau dihubung silaturahim, Allah nak tengok dulu mana ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mana qada Allah di rukun iman yang ke-6 tu duduk mana? Mana hak ilmu Allah? Mana qada Allah rukun iman yang ke-6 tu? Allah nak tengok dulu. Yang berlaku tu semua qada Allah Subhanahu wa taala. Dihubung satu rahim ke, tidak hubung satu rahim ke, kesemua yang berlaku adalah selaras dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Yang berlaku sekarang ni qadar, pekerjaan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Allah yang melakukan. Allah yang melakukan dihubung silaturahim. Allah yang melakukan umur dia 61 ke 60, tak kira lah. Segala-gala adalah perbuatan Allah. Allah perbuat muafakat dengan qada Allah pada azal, yang menjadi ilmu Allah mubrah putuh belaka dah. Ni kena faham molek ni. Siapa ke hak muallaq naik di azali di ilmu Allah, tu rukun iman yang ke-6 tak ada tu, tak ada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah yang bersifat dengan iradah, yang telah menentukan segala-gala. Kita beriman dengan Allah, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan ilmu, yang yang mengetahui segala-gala perkara. Ni awaluddin ma'rifatullah ni. Ini tapak agama. Tak ada tapak agama ni wa imam semayang, wa imam puasa, apa-apa kebajikan tidak diterima sama sekali. Tidak diterima sama sekali. Jadi banyak timbullah masalah. Dia ketentuan Allah yang muallaq, yang tergantung ni dalam kitab-kitab pertengahan. Macam kitab Faridatul Faraid. Kitab tu taklah kata kecil sangat, taklah kata besar sangat pun tidak dibicarakan ketentuan yang muallaq. Ni dalam kitab lebih besar baru didatangkan berkaitan dengan ketentuan yang muallaq, yang tergantung di catatan malaikat di Lauh Mahfuz. Catatan malaikat di Lauh Mahfuz itu bukan azali, itu bukan qadim. Qadim macam mana? Lauh Mahfuz makhluk yang Allah jadikan kemudian. Mana qadimnya? Ada. Tukang catat malaikat pun makhluk baru dijadikan kemudian. Itu bukan ketentuan azali. Ni kadang-kadang catatan malaikat di Lauh Mahfuz yang qadim. Allah, tu kan ceramah tu. Catatan malaikat di Lauh Mahfuz yang qadim. Allah, catatan malaikat tu kan catat di mana di Lauh Mahfuz, yang mana yang qadim. Berapa malaikat qadim? Lauh Mahfuz qadim. Mana rukun iman yang ke-6? Jadi kata hubung satu rahim, dipanjangkan umur sama ada ditambah keberkatan umur,
ataupun dipanjang ke umur catatan yang mu'allaq yang tergantung di Lauh Mahfuz. Ini berjalan kerana ziarah dan hubung-hubung silaturahim. Ini antara kebajikan. Dan yang lainnya, mana yang lain daripada segala ibadah yang dikerjakan dengan dua kaki. Banyak lagi lah contoh-contoh hak manfaat akhirat daripada dua kaki. Kita berjalan kepada kerja kebajikan, itu adalah manfaat akhirat. Sebaliknya kita berjalan kepada tempat maksiat, tu habis cerita. Kaki juga lah. Kaki juga. Ke tempat kebajikan pun kaki, ke tempat maksiat pun kaki. Tu sebaliknya. Tu akan dipersoalkan kesemuanya di hari akhirat. Jikalau tidak bertaubat dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu balasannya neraka. Itu hak menggunakan kaki untuk mengerjakan pekerjaan maksiat. Ini cerita manfaat akhirat. Menggunakan kaki untuk pekerjaan kebajikan. Dan hak ni hak tangan pula. Dan seperti menghilangkan yang mungkar dengan tangan. Menghilangkan mungkar dengan tangan. Dengan tangan ni terbenar makna kuasa, terbenar makna tangan. Kita mak ayah kan, maknanya dengan tangan lah. Kita pegang, kita tarik, kita sekat. Sebab apa? Sebab kita ibu bapa ni yang ada kuasa. Ibu bapa ada kuasa. Maka ibu bapa tengok benda tu mungkar, ibu bapa cegah dengan tangan. Dengan kuasa lah kalau kita kata kau. Tapi menggunakan tangan, bukan menggunakan lidah. Lidah orang yang tidak ada kuasa. Ibu bapa dia ada kuasa. Dia kena menggunakan tangan. Terutama sekali kalau anak tu umur 10 tahun dah. Umur 10 tahun dah. Tu lagilah kena guna tangan. Benda mungkar ini, kita nak menghilangkan mungkar, nak mencegah mungkar ini, tidak semestinya orang yang melakukan mungkar tu berdosa baru kita wajib cegah. Walaupun orang yang melakukan mungkar itu belum berdosa, macam kanak-kanak yang belum baligh. Kanak-kanak yang belum baligh, mereka tidak ada dosa. Tapi nisbah dengan orang baligh, perkara yang dilakukan itu perkara mungkar, perkara dicegah yang dilarang dalam agama, umur dia 7 tahun ke atas dah, kita wajib kena cegah. Bukan kalau dia belum 7 tahun, 6 tahun ke bawah pun kita kena cegah. Tengok budak umur 6 tahun, dia nak berzina. Budak mana kita tahu, dia tengok cerita pelik-pelik misalnya, kita wajib cegah. Budak tak ada dosa, umur pun 6 tahun. Kita tengok budak umur 6 tahun, 5 tahun, dia pegang ni tiger apa? Arak. Dia salah beli. Dia ingat ke dekat dalam kedai tu kan, 7-Eleven ke apa? Tapi Terengganu kita tak ada lah dah. 7-Eleven Terengganu kita tak ada lah tu. Tapi 7-Eleven di negeri-negeri yang lain ada tau. Kan gitu. Tengok dalam hot viral dalam FB tu, yang duduk susung tiger tau. Apa? Tiger beer. Tiger beer. Kalau duduk susung di rak tu, pakai tudung orang Melayu, orang Islam. Kalau duduk susung tu, dia arak ni semua terbabit belaka tu. Termasuk orang susung tu. Lepas tu macam mana tu, tak ada macam mana tu. Atau dia kena, dia tak ada, bukan kata darurah tu tak tu. Tapi macam mana boleh berlaku di negeri umat Islam, orang Islam yang ditugaskan susung tiger beer dalam peti sejuk. Dalam peti sejuk. Tak kira lah dia kata yang beli tu orang bukan Islam, macam-macam lah. Tapi kamu yang tukang susung tu, macam mana boleh berlaku seumpama tu? Tiba-tiba budak tu umur 5-6 tahun, dia tak kenal, dia ambil, dia beli, dia nak minum. Kita wajib cegah walaupun budak tu tak berdosa sekalipun. Dia nak cegah menemukan hati orang yang melakukan tu berdosa.
Contoh-contoh, orang melintas orang solat ni dosa besar. Melintas orang solat tu dosa besar. Dia kadang-kadang lah, tapi bukan orang tempatan biasa berlaku. Orang singgah untuk tumpang semayang maghrib. Dia kadang-kadang dia keluar cepat sikit, mungkin dia nak jamak. Dia nak jamak takdim mungkin. Dia keluar cepat sikit. Dulu masa saya mengajar di Masjid Terapung, ramai orang yang berhenti sembahyang maghrib, kemudian dia mungkin dia nak jamak takdim dengan isyak. Tapi dia orang ni, dia keluar daripada saf dia tak kira orang tengah semayang orang apa pun, dia pakai langgar gitu je. Nampak semayang sangat, dia tak reti tu melintas orang semayang. Siapa sekali saya tengok dia orang tambah rakaat ni, saf belakang tambah rakaat kan, dia lalu straight gitu. Allah. Hak pesen ni kalau ada kayu besar tu bang lalu dah berapa kali. Apa benda siapa ke kurang ajar gitu lalu. Bukan seorang dia litas. 5-6 orang tambah rakaat tu dia litas belaka. Dia litas. Ni macam jahil sangat. Jahil sangat. Tempat kita pun biasa berlaku juga. Belakang memang biasalah orang tambah rakaat. Kita nak keluar, nak jamak ke, nak apa ke, tengok molek nak berjalan tu. Orang sembahyang ni, orang sembahyang tambah rakaat, dia tidak panggil sembahyang tengah halaman. Sebab saf di hadapan di asal itu adalah seterah bagi mereka. Jangan samakan dengan orang yang memang di sembahyang tengah halaman. Masjid kita pun ramai orang sembahyang tengah halaman. Qabliyah isyak di semayang tengah halaman. Hak tu litas depan batang hidung dia pun bukan kata tidak haram, makruh pun tidak. Sebab di semayang tidak ada hadangan, tidak ada sutera. Semayang tengah halaman. Adapun orang yang tambah rakaat, sutera mereka adalah saf di hadapan. Walaupun sah di hadapan sudah selesai sembahyang, itu sutera mereka. Mereka bukan dihukumkan sembahyang tengah halaman tak ada sutera. Kalau sembahyang tengah halaman tak ada sutera macam kau lihat isyak tu nah. Sembahyang tengah halaman itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Makruh di sini bukan makruh sembahyang tu. Bukan makruh li zati, bukan makruh diri sembahyang tu. Makruh li arid dia panggil. Makruh li amri kharij dia panggil. Makruh kerana perkara lain. Apa perkara lainnya? Sembahyang disunatkan ada sutrah, kita sembahyang tanpa sutrah, makruh di situ. Dia panggil amri kharij, perkara luar, bukan semata-mata zat sembahyang. Mana di semayang boleh pahala, tapi makruh kerana tidak ada hadangan di hadapan. Kalau hak ni orang litas depan batang hidung dia, bukan kata tidak haram, makruh pun tidak. Lepas tu jadi macam mana kalau litas depan batang hidung dia? Dia kurang pahala semayang. Pahala semayang dia jadi kurang sebab orang litas. Litas pula seorang lagi, kau kurang pahala semayang dia. Litas seorang lagi, kau kurang pahala semayang dia. Dia nak sekat orang litas, orang pun ketak tangan dia. Mu tak nak sekat orang litas sebab mu tak ada sutera. Tak ada hadangan. Jangan ajar semayang tengah-tengah lamang gitu. Kita marilah ke hadapan. Takut nak mari duduk depan orang dia tau. Orang saf tamu kenapa tak tahulah, kena soal ke kenapa. Dia semayang tengah lamang, dekat dengan pintu orang nak lalu pula. Dekat pintu orang nak lalu. Dia tak mau mari depan, mari duduk saf tamu tak boleh. Tu kadang-kadang tengok Allah bapalah kata, mudah-mudah je dia pakai litah orang semayang. Dan kalau tak boleh keluar, kita nak jamak, semayanglah dekat kita semayang tu. Kita nak jamak takdim, kita nak semayang isyak pula nak qasar, semayanglah isyak tempat kita tu. Kalaulah kita nak jamak. Tapi nak keluar kena tengoklah pula. Tengok macam mana orang
ada ruang tak kita nak keluar. Ni orang yang semayang tambah rakaat tengok panjang. Tak boleh nak keluar kita. Tak usah keluar ni. Waktu Nabi kata kalau tahulah beratnya kesalahan hukuman di akhirat kepada orang yang melintah orang sembahyang, dia sanggup tunggu walaupun 40 tahun. Faham ni? Kalau seseorang tu Nabi kata tahu besarnya kesalahan melintas di hadapan orang sembahyang, besarnya balasan di akhirat, dia sanggup tunggu di tempat tu tanpa melintas walaupun 40 tahun. Ni biasanya orang-orang tupang-tupang semayang lah biasa berlaku gini. Macam tak ada pengajian langsung apa. Tadi saya pernah tengok masjid terapung tu, berapa orang tak tahulah dia nak kata otak jeng orang pakai comel. Kalau kata otak dia tak betul tu dah logik. Ni dia kira pakai kudang je. Jadi nak cerita baliknya, orang yang buat benda mungkar tu dia tak berdosa. Contohnya orang yang nak litah semayang tu orang buta. Dia orang buta, dia tak nampak orang semayang. Kalau litah dosa ke tak? Tak berdosa. Tapi kita yang tengok wajib kita cegah. Tapi kalau dibuat perbuatan melintas tu dia berdosa ke tak? Tidak. Kita wajib mencegah benda mungkar. Tak syarat orang yang buat mungkar tu berdosa. Tak syarat. Termasuk budak yang belum baligh nak buat benda mungkar, maka wajib kena cegah. Sama telah pula kalau kita ibu bapa. Ibu bapa tanggungjawab pula. Umur 7 tahun suruh perkara makruf, cegah perkara mungkar. Mula daripada umur 7 tahun. Dia nak cegah mungkar ni menggunakan tangan. Ataupun kita kata kuasa lah. Tapi oleh kerana si nak cerita bak tangan, kita kata tangan lah. Faham tak? 7 tahun bukannya suruh semayang, bukannya suruh puasa. Bahkan kita kena cegah daripada perkara mungkar, termasuk dedah aurah. Dedah aurah tu benda mungkar, kita wajib kena cegah. Kita kena pastikan anak lelaki kita, anak perempuan kita menutup aurah bila umur 7 tahun. Budak ni tak berdosa lagi. Budak tak berdosa selagi tidak baligh. Tapi ini kewajipan ibu bapa. Ibu bapa ada kuasa. Kalau anak buat benda mungkar, dia wajib kena cegah dengan tangan. Wajib kena cegah dengan tangan sebab dianya ada kuasa. Jadi menghilangkan yang mungkar dengan tangan dan menulis akan ilmu. Ni semua manfaat tangan belaka. Menulis akan ilmu. Mana? Tulis dah. Tak tulis-tulis pun. Dah. Mana manfaat tangannya? Manfaat tangan, pegang kitab, buka kitab, nanti tutup kitab, kemudian bawa kitab. Menulis tidak ada. Menulis tidak ada. Saya duduk mengaji pondok dulu tak dan nak bengah tangan duduk gini, tangan. Kalau nak tulis cepat lagi, tulis di kertas-kertas lain dulu. Tulis kertas lain. Sebab tulis kertas lain ni kita boleh tulis udah-udah. Siapa amat catat nombor, selesai dah mengaji, tulis duduk dalam kitab, tulis comel-comel gitu. Penuh kitab, penuh. Siapa ke kulit, siapa ke apa, selagi ada ruang dalam kitab, tulis belaka. Nak tunjuk kitab pun malu kat orang. Ni kulit kitab belakang. Ni kulit kitab belakang. Ni hak belakang kot ni. Ni belakang ni. Bukan tempat isi kitab ni, di kulit. Hak tu kata kita tulis ni. Sebab kita ni bukan ingat sangat. Tapi kalau orang jenis geliga, tak apalah. Jenis geliga, dengar lekat. Tak hilang-hilang lepas ke bila-bila. Okey lah. Kita orang mengaji ni tak geliga mana, tulis. Sebab apa tu? Itu manfaat akhirat tangan. Menulis akan ilmu. Tulis catat, tulis ilmu lah. Kita nak tulis ilmu macam ulama-ulama muktabar mengarang kitab, kita tak mampu. Kita tulis ilmu kita mengaji lah.
Itu di antara manfaat akhirat daripada kedua tangan. Dan berjabat tangan dengan orang yang soleh dan yang lain daripada segala ibadah yang dikerjakan dengan dua tangan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oh.